Tak boleh. Mak tak boleh tinggal dengan aku. Abang pun tahu kan rumah saya kecil. Anak-anak pun ramai. Macam mana mak nak duduk dengan saya? Takkan nak suruh mak tidur kat ruang tamu? Abang je lah jaga mak. Ini pun mak abang juga tau. Takkan tak boleh jaga mak? Aku cakap tak boleh lah. Kau bawa mak balik, senang-senang aku datang tengok. Tak boleh bang, saya pun sibuk bekerja. Macam mana nak jaga mak? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku je lah jaga mak. Korang ni nama je anak jantan. Tapi tak guna. Jangan risau, Mak. Mak tinggal dengan Tijah, ya? Tijah janji, Tijah jaga Mak. Ya. Tijah, Mak nak minta maaf sebab banyak menyusahkan kamu. Mak, jangan cakap macam tu. Mak ingat tak macam mana Mak susah payah dulu Mak nak besarkan kami semua. Sekarang tanggungjawab Tijah jaga Mak. Tijah baik dulu, Bang. Maafkan abang. Mama. Nanti bila Ami besar, Ami yang jaga Mama. Macam mana Mama jadi nenek, okey? Oh ibu, aku amat merinduimu. Ya Allah, kau peliharalah ibuku. Moga kami bertemu di akhirat nanti. Ampunilah dosa. Kepada anak itu, jangan dia buat macam tak dengar atau dia sambil berjalan sementara ibu bapa bercakap. Dia berbeza, orang mendengar sambil berjalan, tak menghiraukan itu. Tapi mendengar, dia tengok, dia dengar apa ibu bapa cakap. Itu adab kepada ibu bapa. Kalau bercakap, dengar. Walaupun dimarah, walaupun dia tak suka, walaupun dia kata apalah membebel saja, dengar kalau ibu bapa cakap.
Tak ada hak yang lebih besar setelah hak Allah dan Rasulnya melebihi daripada hak ibu bapa. Manusia tak ada yang luput daripada salah, tapi jangan sekali-kali memandang hina kepada ibu bapa. Walaupun perbuatannya tak baik, biar perbuatan itu Allah yang akan hukum. Baik akan dihukum atau dimaafkan. Yang sepatutnya kita punya tugas, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ampunkan, rahmati keduanya. Tak ada hak anak menghukum kepada orang tua, walaupun orang tuanya itu adalah membiarkan, walaupun orang tuanya tak bagi nafkah. Orang tua tak bagi nafkah, dia dosa kepada Allah. Tapi tak ada hak untuk anak balas juga. Kau tak bagi nafkah aku takkan bagi lagi nafkah kepada engkau. Mana boleh. Tuntutan beri nafkah kepada orang tua bukan orang tua yang tuntut, Allah yang tuntut anak untuk bagi nafkah kepada orang tua. Dah berapa banyak duit kau keluarkan untuk kau rawat abah? Jangan sekali-kali keluar itu kata-kata. Nah, dibandingkan dengan apa pengorbanan orang tua kepada anak itu, tak ada bandingnya pengorbanan anak kepada orang tua. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bawa ibu saya dengan saya dokong untuk pergi ke haji daripada Yaman. Kemudian tawaf, semua saya bawa, semua saya uruskan. Sudahkah saya mendapat membalas jasa budi baik ibu saya?" Kata baginda Rasulullah, "Apa yang kamu buat itu belum menyamai satu hembusan nafas itu nak melahirkan. Belum lagi kamu dapat mencukupi membalas satu tarikan nafas seorang ibu ketika nak melahirkan kamu. Bawa, dokong apa semua, pergi pusing itu tawaf sampai selesai haji." Itu perjuangan seorang ibu ketika melahirkan adalah antara mati dengan hidup. Kalau bawa ibu daripada Yaman, letih sikit rehat, dah makan apa semua, bawa lagi. Tak ada ancaman mati dengan hidup. Tapi ibu nak melahirkan, antara hidup dengan mati. Khususnya kalau orang tua sakit, atau orang tua yang sudah tua, yang mungkin sedikit banyak bikin hal, yang mungkin sedikit banyak menguji kesabaran. Kalau kata Nabi SAW, barang siapa yang menjumpai kedua ibu bapanya atau salah satu daripada keduanya tak masuk syurga, maka dia adalah orang yang jauh dari Allah atau jauh daripada rahmat Allah. Punya ibu bapa, ada ibu dan bapa, atau ada bapa tak ada ibu, atau ada ibu tak ada bapa, tak masuk syurga. Orang itu memang dah teruk sangat jauh daripada rahmat Allah. Kata Nabi SAW, pasal apa? Nak dapatkan pintu syurga, pintunya ada di hadapan, macam mana tak masuk? Pintunya di hadapan dibuka, kenapa tak masuk? Macam mana nak masuk? Sabar. Dengan perangai ibu bapa, khususnya kalau sudah tua, sabar, itu syurga dan juga itu syurga dan neraka awak. Kata baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah," ditanya tentang kedudukan orang tua, Nabi bersabda, "Huma jannatuka wa naruk." Itu kedua ibu bapa, syurga dan neraka kamu. Kamu pilih. Nah, syurga kamu taat, dengar cakap, hormati, jangan hina, jangan membebel. Nak neraka, lawan. Pilihan ada di tangan sendiri. Tuan-tuan untung tuan-tuan masih ada ayah. Tangan yang tuan-tuan cium, tangan ayah ni yang dah berkedut, tangan itulah yang cari rezeki untuk kita. Yang kita cium tangan ayah kita raya lepas, berkedut dah tangan ayah, itulah yang untuk suap makan kita. Dan kalau dia tidak ada lagi dalam dunia, tidak ada siapa boleh ganti tempat ayah. Tuan-tuan beruntung ada ayah yang bawa tuan-tuan pergi masjid, naik basikal, naik motor, naik kereta, bawa pergi sembahyang jemaat. Saya tak pernah rasa. Saya tak pernah rasa bapa belikan baju, tak pernah rasa bapa bawa pergi kedai, tak pernah. Tak pernah rasa bawa naik motosikal pergi gunting rambut, tak pernah. Tuan-tuan rasa segala-galanya. Allahu Akbar. Kalau dia marah kita, itu bukan dia benci, itu dia sayang. Kalau bapa tegur kita, itu bukan meluat, itu sayang. Tapi banyak anak langsung tak hormat bapa. Duit tak kasih, dia lebihkan mak daripada bapa. Dekat mak dia bagi duit, dekat bapa langsung tak bagi duit. Sedangkan bagi duit pada bapa pun pahala. Mak
syurga di bawah tapak kaki mak. Bapa pula nak masuk syurga, pintu syurga tu bapa. Jangan harap boleh masuk syurga kalau kita tak melalui pintu. Nak masuk dia ialah bapa. Anak kunci syurga solat. Tapi kalau kita lawan bapa, langsung tak hormat, jangan harap kita boleh cium bau syurga. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Mudah-mudahan kita menghargai mereka yang masih hidup dan kita mendoakan kepada yang telah kembali ke rahmatullah. Wahai ibu bapa, kalau hari ni anak-anak nampak agama itu kecil, itu adalah tanggungjawab ibu bapa untuk bagi dia nampak besar. Maknanya besar sungguh tanggungjawab seorang ibu bapa dalam menentukan anak dia syurga atau tidak. Dan andai kata anak itu syurga yang dia nak bawa kepada kita, maka layaklah dia duduk di dalam kategori idza mata ibni adam in qata'a amalahu illa min salas. Salah satunya waladun salih yad'ulah. Dan saya tanya sebagai renungan semua, kalaulah tanya semua yang ada anak, adakah anak yang ada hari ini, bukan saya tak sebut agama lagi, saya tak kata anak ni nak bawa syurga ke tak, belum ni, saya nak tanya satu je, adakah anak yang ada hari ini mereka yang akan beratur berbaris untuk memandikan kita? Diakah yang akan memakaikan kafan kepada kita? Diakah yang akan menyemayang dan jadi imam kepada kita? Kalau belum, tolong pastikan. Sebab semua orang akan mati. Tapi semua orang pengalaman pergi ke majlis apa? Kita panggil apa? Jenazah alam. Saya sepupu saya baru meninggal kemarin. Sepupu saya baru meninggal kemarin. Tinggal anak tingkatan 5, anak tingkatan 1, darjah 6 dan seorang lagi baru habis tadika. Saya tanya, anak dia akan nak bagi mandi dia nanti kalau dia tidak ajar anak dia daripada hari ini. Bayangkan seorang anak yang memandikan ayah. Orang lah dia tak kira yang nak bagi mandi jenazah, dia bagi mandi je, bukan ahli keluarga dia. Ayah tu dia sumbat dalam hidung pun mana siapa nak tahu. Dia bagi mandi, dia korek telinga ikut dan dia buat lagu tu, hidung dia pusing buat 360 darjah, memang dia kira. Tapi kalau yang buat tu anak, macam mana dia sapu badan ayah dia? Macam mana dia sapu badan mak dia? Andai kata badan mak dengan ayah dia ada aib, kalau orang lain dia bukan kira, 2 tahun larat lah dia tak cerita ke orang, masuk 3 tahun, ingat lagi dah arwah 3 tahun lah tu kita bagi mandi. Allahu Akbar. Dia mula manusia. Kalau anak yang bagi mandi, aib ibu bapa tutup di situ saja. Bayangkan anak tu pula kapan mak dia, macam mana dia tarik baju dia, susun elok-elok, dia rapatkan ikatan yang lawa-lawa, pasal itu mak dia. Kalau orang lain yang duk buat jenazah, practice make perfect.
tarik macam tu je. Kain kafan tu dia pegang macam nak buat kain cadar lah. Bukan kira nak salahkan dia. Tak boleh, tu bukan keluarga dia. Kita minta tolong dia. Tapi kalau anak apa? Bayang pula anak jadi imam semayang. Takbir dia 4 rakaat tu, dia yang kat masjid. Saya abang serius, semua orang pengalaman benda ni. Pipi nak semayang, tutup imam, dia tak kira dah orang beratur ke tak. Walaupun adab ni sepatutnya dia kata kena abang ni jenazah lelaki perempuan duduk lah apa, semua kena ada, berbaris dia tunggu semua clear. Dia tak, dia kira lepas ni ada jenazah lain lagi dia nak pergi, lepas ni dia ada. Kalau anak dia yang duduk, bila dia pegang, dia tanya, apa semua pandang dengan ayah saya? Kalau orang lain dia kata, apa kamu pandang dengan ini mayat? Mayat. Kalau anak pegang, apa tuan-tuan pandang dengan ayah saya? Orang ambil remeh benda ni sebab orang kata ada orang tolong buat. Tapi saya tanya, kalau anak tu jadi imam, masa dia angkat tangan, dia doa kat mak dia, kita semua yang kat belakang jenazah tu amin. Agak-agak anak tu nak doa berapa lama, saya tanya? Ayat mata bercerau, nangis, tolonglah letak air. Takkanlah anak dalam keadaan macam tu Allah nak tolak doa dia? Mustahil Allah yang maha pemurah lagi mengasihani dia nak tolak doa macam tu. Tapi saya tanya, kita yang ada dalam ni, yang ada dalam rumah kita lah ni, mereka kan yang nak bagi mandi kita? Ada nampak gaya tu ada tak dia nak bagi mandi kita? Ataupun dia terus call orang ni, ayah aku dah selesai dah ni, aku duk taram dia punya Ferrari ni, aku punya peluang. Ini maksud hadis ni. Jarang nak dengar orang cerita sungguh-sungguh berkaitan dengan hadis ni. Ini berkaitan dengan agama. Agama siapa? Agama anak. Kalau agama anak, agama Islam, dia akan pandu ibu bapa dia masuk dalam syurga. Ustaz, saya ada masa lagi ke Ustaz bercakap? Make it short Oh, nak ni tissues. Allah, tissues. Tapi itulah, minta maaf, saya bukan nak bagi ni, sebab saya rasa orang selalu cakap, ini berkaitan dengan agama. Ibu bapa lah yang kena menceritakan kepada anak-anak berkaitan dengan Islam. Dan I believe, in my opinion, this is my humble opinion, every one of us, we keep on saying, buatlah apa pun, semayang jangan tinggal. Everybody of us, we say that. That's deen, that's Islam. But what kind of person they end up? Nothing. Tapi kita cakap semayang. Tapi kalau kita faham hadis ni, kata betul lah, last sekali anak kita lah, masa buat turun ke kubur, dia duduk atas aja, duduk tengok orang buat turun, jaga kepala, jaga dia duduk. Kalau anak yang buat turun sendiri, rasa macam mana dia nak letak ayah dia masuk dalam liang? Cuba rasa benda tu. Macam mana dia nak masuk ayah dia? Orang ni ambil tanah ni, tu dia. Tahu lagu tu dia. Kalau dia buat turun kat mak dia, macam mana agak-agak dia tarik tanah? Agak-agak lah. Dia tarik turun seroi tepi tu, dia letak. Macam sungguh-sungguh dia nak bagi mak dia tidur dalam kubur. Ya. Tu saya harap bila kita cerita hadis ni, jangan kita nampak takat ajak anak bagi masuk sekolah agama. Dah. Ada tak yang dalam rumah kita tu yang nak buat benda tu? Esok bila kita tak ada. Andai kata tiada, masih belum terlambat. Sebab tu buat program macam ni untuk timbul kesedaran, kita buat balik bagi ada balik. Belum terlambat. Nabi tak pernah ajak kita terlambat. Kalau esok kiamat ada benih, tanam benih, Nabi suruh. Kalau dah tahu esok kiamat ada benih dalam tangan, tanam dulu benih tu, tak ada masalah. Kiamat mai tak ada masalah. Nabi tak pernah ajak kita terlambat. Minta ampun, minta maaf orang.